warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam siri bicara ummah kita yang kali yang ke-6 sebenarnya dalam tempoh PKP ini yang disiarkan secara langsung oleh webtv.my yang kita lalui sejak pada awal PKP sebelum ini. Jadi para penonton sekalian, rakan-rakan yang ada di luar sana, insyaAllah selama hampir mungkin sejam kita akan berbincang dan berdiskusi satu topik yang cukup menarik pada hari ini yang berkaitan dan berkisar tentang isu-isu ekonomi dan masyarakat kita khususnya di dalam negara ini, insyaAllah. Jadi tajuk kita yang akan kita bicarakan pada pagi ini ialah COVID-19 dan kesenjangan ekonomi miskin dan kaya. Jadi bila tajuk ini kita paparkan dalam media sosial, ramai juga yang bertanya dengan saya, ya, apa makna kesenjangan tersebut. Jadi suatu perkara yang cukup menarik. Dan akhirnya mereka berusaha mencari apakah makna dan istilah senjang tersebut, ya. Walaupun mungkin secara peribadi saya sendiri melihat bahawa istilah itu tidak banyak digunakan di Malaysia tapi banyak di Indonesia, ya. Jadi mungkin istilah-istilah juga banyak juga dipopular oleh tokoh-tokoh politik tanah air kita sendiri, ya. Jadi saudara sekalian dan rakan-rakan yang saya hormati, insyaAllah kita bicara hari ini tentang ekonomi, tentang kesenjangan ekonomi miskin dan kaya, ya. Ini suatu topik yang cukup penting dalam keadaan kita berdepan dengan cabaran COVID-19 ini, di mana alhamdulillah tuan-tuannya semalam laporan daripada Kementerian Kesihatan, kalau kita lihat status perkembangan COVID sehingga 15 April pukul 5 petang semalam, kes baru yang dilaporkan 85, ya. Jadi ini pertama kali dalam sejarah kita ini tempoh kes ini menurun di bawah para 100, ya. Jadi kita harapkan insyaAllah hari ini kadar itu akan berturun sedikit demi sedikit insyaAllah, dan mudah-mudahan tempoh ini juga dapat memberikan ruang kepada kita untuk saling memperbaiki dan juga mengurangkan ketegangan dan juga keresahan di kalangan frontliners kita yang hari ini yang mungkin terpaksa berdepan dengan cabaran dan sebagainya. Baik, rakan-rakan sekalian yang di luar sana, insyaAllah kita akan bersama dengan dua orang panel kita hari ini, iaitu yang pertama sekali iaitu Profesor Dr. Saadiah Muhammad. Apa khabar, Doktor? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bersiaran dari Shah Alam ke, Doktor, ya? Ya, dari Bukit Jelutong Shah Alam. Bukit Jelutong Shah Alam. Ya, okey. Walaupun jauh tapi sampai dekat insya-Allah. Dan yang kedua iaitu Encik Amir Ali. Ya, apa khabar? Assalamualaikum, Encik Amir Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, sampai duduk di rumah ni kita tak boleh ke mana-mana. Kita akan bincang-bincang sikit tentang isu ekonomi ni. Ada Prof Saadiah ini merupakan profesor ekonomi di UiTM dan seorang yang banyak membentang kata-kata kerja berkaitan dengan ekonomi makro, mikro, dalam negara, luar negara. Mungkin beliau sedikit sebanyak meneliti tentang isu jurang ekonomi di kalangan masyarakatnya, apatah lagi dalam isu semasa. Dan juga Encik Amir, seorang penganalisis ekonomi juga, seorang jurulatih yang cukup berpengalaman dalam isu-isu ekonomi dan keusahawanan, banyak memberikan latihan-latihan kepada para ekonomi dan juga golongan usahawan, ya, insyaAllah. Jadi kita nak lihat aspek-aspek ini, bagaimana isu pandemik COVID-19 ini dapat memberi kesan kepada isu-isu ekonomi dalam negara kita, insyaAllah. Jadi rakan sekalian, ya, saya nak bertanya satu soalan yang pertama sekali lah mungkin kepada Prof ni sebagai seorang peneliti dan juga pengkaji dalam bidang ekonomi ni. Mungkin sebagai awal, ya, apakah yang Prof boleh jelaskan, ya, dari segi istilah yang saya sebut tadi itu, kesenjangan ekonomi ini sebagai satu perkara yang saya rasa dari segi falsafahnya, dari segi latar belakang, kalau kita bicara tentang sosioekonomi dan sebagainya, mungkin ini boleh dijelaskan untuk awal bincangan kita. Silakan, Prof. Terima kasih saudara Ustaz Hasri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersiaran daripada rumah masing-masing, ya. So this is the new normal lah, ya, yang kita tengah adaptasi. Tetapi ada hikmahnya. Mungkin sahabat-sahabat saya daripada Indonesia juga mungkin boleh mengikutinya, ya. Dan bila mereka tengok tajuk senjang ni, ada sahabat saya mengatakan, ingatkan
ini dari Indonesia, kan? Sebab orang Malaysia tak berapa familiar dengan perkataan senjang ataupun kesenjangan. Jadi apabila kita cakap tentang kesenjangan ekonomi, sebenarnya ia bermaksud jurang perbezaan, ya, ataupun perkataan Inggerisnya ialah inequality. Dan inequality ni banyak aspek, ya, dan dalam SDG 17 matlamat itu pun ada reducing inequality sebagai salah satu matlamat. Dan pada hari ini kita ingin bercakap tentang kesenjangan ekonomi, ya, jurang perbezaan antara kaya miskin, ataupun boleh juga kita katakan ketaksamaan. Ya, ketaksamaan ini boleh jadi dari segi ketaksamaan pendapatan. Dari segi ekonominya adalah dari segi pendapatan, dan juga aspek yang lebih besar mungkin juga daripada kekayaan, harta, ya. Tetapi yang lebih senang diukur ialah pendapatan lah, ya. Dan ada juga orang yang bertanya saya, kenapa kita nak bercakap tentang jurang perbezaan, sebab dalam Islam tu kita tidak boleh sama, mesti ada miskin kaya. Zaman Nabi pun ada miskin kaya. Itu benar. Yang kita nak capai bukanlah kesamaan, ya, sama rata, ya, tetapi mengurangkan, ya, ataupun pelebaran jurang perbezaan antara miskin kaya itu adalah sesuatu yang tidak baik. It's a problem actually, and this is a global problem. Sebab itu dia dimasukkan dalam salah satu matlamat pembangunan lestari, ya, SDGs, Sustainable Development Goals. Dan kita lihat dalam nilai Islam dan perspektif Islam sendiri, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat 7, ya, larangan agar kita tidak membiarkan harta, kekayaan, pendapatan itu berlega di kalangan orang miskin saja, ya. Dan bagaimana kita nak beza, bagaimana kita nak mengukur jurang perbezaan itu, dan kenapa ia merupakan satu masalah? Ia merupakan satu masalah kerana ia refleksi kepada ketidakadilan sosial, ya. Apabila terdapat jurang perbezaan yang tinggi antara yang kaya, yang mendapat pendapatan yang tinggi dan mempunyai harta yang banyak, dengan mereka yang miskin, ini terutama kalau yang miskin itu bermasalah dari segi kelaparan, dari segi keperluan asas, ya. Jadi jurang yang besar itu membayangkan ataupun satu refleksi kepada ketidakadilan sosial. Dan ini kita lihat daripada sejarah, ya. Sebab masalah lah kalau kita membiarkan, ya, ada orang yang kaya raya tetapi kita membiarkan ada orang yang kelaparan, ada orang yang tidak ada rumah, ada orang yang kesihatannya tidak terjaga, ya. Dan ini merupakan satu konsensus global. Ia merupakan masalah, dan masalah juga kerana jurang ini kian melebar. This is the big problem, ya. Kita lihat data-data daripada Oxfam misalnya yang sangat teruk, ya. Dalam tahun 2017 dikatakan, dilaporkan 8 orang terkaya mempunyai kekayaan lebih daripada separuh dunia. Imagine that, ya. 8 orang aja yang paling kaya. Dan begitulah, ya, dan keadaan ini semakin teruk sebenarnya. Kalau di Malaysia, bagaimana kita menggunakan ukuran, kita boleh ukur dengan Gini coefficient, perkali coefficient. Itu boleh kita bandingkan antara negara-negara juga, ya, sama ada masalah ini semakin teruk atau tidak. Ataupun di Malaysia kita juga familiar dengan pembahagian kepada kumpulan-kumpulan, misalnya T20 iaitu 20% pendapatan paling atas, kemudian M40 yang mendapat 40 pertengahan, ya, pendapatan 40% pertengahan itu, dan juga golongan B40. Ini kita memang sangat selalu dengar lah, ya, sekarang, ya. B40 iaitu 40% mereka yang mendapat pendapatan paling bawah, ya. Dan kita melihat, kita ukur daripada pendapatan median, ya. Misalnya kita nak tengok melebar atau tidak, ya. Misalnya dalam tahun, ini kajian daripada Khazanah, ya, yang menyatakan bahawa dalam tahun 1965 T20 mendapat median pendapatannya ialah 9,000 dan B40 ialah 1,000, ya. Jadi beza antara pendapatan itu ialah 8,000. Dalam tahun 2016, ya, B40 meningkat pendapatannya 100%.
iaitu daripada 1,000 kepada 2,000. Ya. Dan T20 meningkat pendapatannya daripada 9,000 kepada 16,000. Kurang daripada 100%. Tetapi terdapat pelebaran jurang pendapatan di situ. Ya, dulu bezanya 8,000, sekarang bezanya ialah 14,000. Ya, jadi di merata tempat lah di banyak negara, bukan saja khusus pada Malaysia, pelebaran pendapatan itu adalah satu realiti. Ya, memang menarik kalau kita bicara lah, macam Prof sebut tadi dah Prof, kata bahawa ada orang tak selesa bila kita bicara soal jurang dan sebagainya. Tapi hakikatnya bahawa kalau kita lihat dari segi golongan miskin, pendapatan mereka RM1,000 setiap bulan dengan perbezaan mungkin orang yang berpendapatan RM10,000 contohnya. Jadi memang dari segi gaya hidup, pendapatan itu kadang-kadang jauh berbeza. Saya setuju dengan Prof tadi bahawa bukan soal membezakan, tetapi hak yang harus diberikan supaya masyarakat dapat merasai lah, maknanya ekonomi itu digerakkan secara lebih menyeluruh lah. Okey, baik. Yang tadi tu Prof menyentuh mungkin kesenjangan dari segi aspek pendapatan dan juga ekonomi secara global sebagainya. Mungkin Cik Amir dari segi kesenjangan, dari segi perniagaan lah mungkin hari ini kita riuh bicara tentang isu-isu perniagaan kita yang mungkin terjejas bila isu COVID ini. Ini satu benda yang real yang berlaku. Dan semalam pun saya sendiri secara peribadi bila duduk rumah ni tengok TV je lah biasanya, yang antara selain daripada kerja-kerja lain. Kita lihat perbincangan yang dinyatakan oleh Institut Keusahawanan Nasional INSCAN mengatakan bahawa memang satu yang agak memberi kesan besar kepada usahawan-usahawan kita di peringkat lapangan. Mungkin kesenjangan ekonomi dari segi perniagaan tu mungkin Amir boleh kongsi bersama dengan rakan-rakan kita. Sila. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Soalan yang relevan. Kesenjangan, selalu kita bercakap kesenjangan dari perspektif individu. Saya nak melihat dari segi perniagaan ni. Biasa kita bercakap, bila kita bercakap tentang perniagaan, kita bercakap tentang perniagaan besar, perniagaan kecil, perniagaan sederhana. Kan? Harap saya boleh share screen. Tuan-tuan, puan-puan, dari segi ni senang, mudah. Bila tunjuk, kalau kita lihat dari segi tahap perniagaan, kita melihat tagak perniagaan sebagai besar, sederhana, kecil, mikro. Dan ada juga yang tidak ada dalam pendaftaran, yang hanya bekerja sendiri tetapi tidak berdaftar. Jadi inilah takrifan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Dan kalau katakan turnover, jualan lebih daripada 50 juta untuk pembuatan atau 20 juta untuk perkhidmatan dan perkhidmatan lain, maka dikatakan sebagai yang besar. Jadi ini hanya perbezaan, tapi ada implikasinya. Kalau untuk individu ada implikasinya, untuk perniagaan juga ada implikasi yang akan saya kemukakan sekejap lagi. Dan walaupun mikro, kecil dan sederhana ini nampak remeh, tetapi ia melibatkan 98.5% daripada perniagaan yang berdaftar dan memberikan sumbangan 38.3% kepada GDP pada tahun 2018, 2 tahun lepas, dan 17.3% daripada ekspor. Dan inilah SME yang berada di negara kita, dan kita lihat 1/3, kalau 1/3 tu 33.3%, yang ini lebih sikit, 34.5% berada di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi ini dua negeri negeri yang besar yang mempunyai taburan SME yang besar. Dan isu-isu kesenjangan dalam perniagaan kita lihat ialah, yang pertama ialah struktur itu sendiri. Kalau yang besarnya, syarikat-syarikat besar, dia ada perbezaan di antara struktur, siapa tuan punya, siapa pengurusan, siapa staff. Jadi ada perbezaan. Tetapi untuk bila perniagaan yang biasa, perniagaan sendiri, perniagaan kecil, tuan punyalah yang menjalankan usaha. Ini ada implikasinya kemudian. Yang kedua ialah syarikat mana yang mampu dan mahu menggaji profesional. Ada yang mampu tapi tak mahu. Lebih kepada yang adik-beradik, anak beranak kan. Anak saya baru balik dari US belajar begini-begini, jadi tak perlu nak menggaji orang lain, dia menggaji anak dia. Jadi semuanya dalam family.
Tetapi ada yang very diverse organisation yang kadang-kadang tuan punya pun tidak ada anak atau cucu dalam perniagaan tersebut kerana dia nakkan profesional. Okey. Yang ketiga yang saya nak katakan ini yang menyebabkan biasanya perniagaan yang kecil terus kecil, perniagaan yang besar terus membesar. Iaitu kebolehan memperolehi pembiayaan. Ini memang banyak isu yang dikemukakan. Saya pernah juga hadir beberapa seminar. Seronoknya bila saya bukan menjadi penceramah, saya menjadi partisipan, mendengar keluhan ramai pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang baru nak mula ataupun yang kecil-kecilan untuk mendapat perolehan pembiayaan memang susah. Dan kadang-kadang ratio kadar yang diberikan itu terlalu kecil. Katakan untuk orang-orang yang syarikat-syarikat kecil, perniagaan-perniagaan kecil, dia bagi, okey, I bagi you cuma 2 kali daripada collateral. So kalau ada 1 juta dapat 2 juta. Jadi perniagaan hanya mempunyai equity value 3 juta. 1 juta capital, 2 juta pinjaman. Tetapi syarikat yang besar 100 juta dia berikan 4-5 kali. Dia ada 100 juta dapat 300-400 juta, dia dapat equity value 5 kali daripada shareholders value. Capital value. Itu satu. Jadi maknanya bila kebolehan memperolehi pembiayaan ini sudah tersekat, ada kesenjangan, ada tidak kesamaannya di antara syarikat yang kecil dan besar. Jadi kebolehan membesarkan perniagaan ini juga berbeza antara syarikat yang besar dan syarikat yang kecil. Saya cakap cukup sekadar itu. Ya, betul. Memang benda ni agak real. Kalau kita lihat, Prof, kalau kita lihat Cik Amir bagaimana bila berlaku COVID ini, orang kata sebagai pandemic lah. Dia mungkin sikit banyak memberi kesan kepada ekonomi makro, mikro, peniaga-peniaga yang disebut oleh Cik Amir tadi, ada kategori yang disebut tadi tu kan. Dia ada pengusaha, orang besar dan sebagainya. Kalau dari segi ekonomi lah dilihat, kalau kita pun sedia maklum, kerajaan pun bagi sebahagian peruntukan, bantuan dan sebagainya. Dari segi ekonomi ya Prof, kalau kita lihat COVID hari ini yang berlaku ini, impaknya kepada ekonomi makro, Dr. Prof melihat bagaimana? Dari segi orang kata hari ini ialah health pandemic, suatu isu kesihatan, tetapi bukan setakat kesihatan, malah menjadi kesan kepada ekonomi negara. Ya, ramai usahawan tak boleh berniaga, ramai orang kedai tutup dan sebagainya. Baru ni pun timbul sedikit ketegangan bahawa barbershop boleh buka, tak boleh buka, akhirnya tutup dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang memberi kesan yang tak baik kepada ekonomi. Mungkin Prof boleh komen di sudut makro dan mikro ekonomi. Tentu sekali banyak perbincangan sekitar bagaimana pandemik global pandemic ini membawa kesan kepada ekonomi dan data-data yang Saudara Amir tadi nyatakan itu ialah di banyak tempat ya. Kita bercakap tentang SME tapi sebenarnya yang mikro yang banyak ya. Saya terlibat dengan kajian MyCC ya, Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Kita terlibat misalnya dalam sektor makanan dan sektor pertanian makanan ya. 40% sebenarnya daripada enterprises adalah mikro. Ya, so mikro dengan kecil ini lebih pada 70%, mungkin 80%. Dan ini sektor pertanian. Jadi dan realiti size sektor perniagaan ini, establishments ini juga membawa kepada kesenjangan dari segi isi rumah. Ya, sebab perniagaan yang besar itu yang melahirkan mempunyai capital dan juga peniaga-peniaga yang menghasilkan jutawan dan billionaire, sedangkan pekerja mendapat gaji yang jauh lebih kecil ya. Dan juga dalam mikro ini juga pengusaha walaupun mereka berniaga tetapi mereka akan mendapat kesan yang lebih daripada COVID ini berbanding dengan syarikat-syarikat besar. Dan di peringkat makro, sebab itu ramai pengamal dan juga peramal ya, pakar-pakar ekonomi mengatakan kita akan menghadapi kemerosatan dan it's quite obvious ya. Data-data daripada Eropah juga sudah menunjukkan bahawa
ekonomi sedang menuju zaman kemacetan dan ia diramalkan jadi lebih teruk daripada krisis ekonomi tahun 2008 misalnya, dan dibuat perbandingan juga mungkin kepada kesan perang dunia sebelum ini ataupun Great Depression tahun 1920-an. Dan ini banyak bergantung kepada bagaimana sesebuah negara itu menangani krisis ini, pakej rangsangannya, sama ada sektor kesihatan itu terlalu mungkin menjadi lumpuh sehingga melumpuhkan juga ekonomi. Dan ini tentu sekali membawa kesan kepada pertumbuhan ekonomi, dan apabila pertumbuhan ekonomi menjadi negatif, kadar pengeluaran juga akan menurun, GDP akan turun, dan ia melibatkan pengangguran yang lebih tinggi dan kemiskinan yang akan meningkat, ya. Kelaparan, masalah kelaparan. Sebelum COVID ni pun lagi kita sudah mengalami, dunia mengalami kesenjangan yang semakin melebar. Jadi dengan terdapat COVID ini, ia akan menyebabkan pengangguran yang lebih dan juga kemiskinan. Jadi di peringkat makro inilah kesannya. Dan di peringkat mikro kita akan lihat dari segi mungkin ada perubahan gaya hidup, dan mungkin zaman COVID ini akan berlanjutan sehingga beberapa tahun yang kita perlu kepada pertukaran gaya hidup, pertukaran dari segi perbelanjaan, ya, dan juga sektor-sektor ekonomi itu akan mengalami perubahan, ya. Setengah mungkin akan mempunyai lebih peluang untuk mendapatkan pertumbuhan, tetapi banyak mungkin akibat daripada kesan pengurangan pendapatan itu akan melihat ataupun mengalami kesan kekurangan permintaan. Jadi terdapat peluang dan juga terdapat juga kesan negatif, dan ini memerlukan saya rasa respon daripada seluruh warga, ya, bukan sahaja kerajaan tetapi juga oleh warga, peniaga, individu, cerdik pandai, ilmuwan, sektor perniagaan dan sebagainya, ya. Misalnya sektor yang terjejas teruk mungkin ialah sektor pelancongan, ya. Untuk beberapa tahun mungkin orang tak pergi lagi melancong, mungkin virtual lah, ya. Kita tengok gambar yang kita melancong dulu, tengok TV macam mana nak buat virtual, dan juga orang kata tengok filem juga, filem yang berkaitan dengan cerita-cerita Paris ke. Kalau kita rindu nak Paris, tengok cerita yang ada background dia Paris. Jadi itu kita kena beradaptasi kepada kehidupan normal yang baru, yang berubah, ya. Tetapi ada peluang di situ kalau kita mesti cari peluang ini. Saya setuju dengan apa yang Prof sebut. Memang akan ada sektor-sektor yang terkesan bila kita sebut COVID ini. Dia bukan setakat health pandemic, tapi juga economic pandemic juga mungkin memberi kesan, ya. Dan kita mungkin sedikit akan menyentuh tentang pakej rangsangan sebentar lagi lah, ya, sebelum kita masuk kepada bagi respon kepada pakej yang telah dirancang oleh kerajaan itu dan beberapa komen tentang beberapa aspek. Sebelum itu, saya nak minta sedikit respon balas daripada Cik Amir. Sebab tadi dia sebut tentang kategori perniagaan sebagainya yang terkesan kesenjangan tersebut. Jadi dalam hari ini kita dah masuk fasa maknanya ketiga, ya. Hari ini pun hari yang kedua, hari ketiga PKP kita ni, dan nampaknya masyarakat pun ialah sebahagiannya dah mungkin dah biasa, tapi orang-orang ekonomi usahawan ni dia makin hari makin rasa tertekan, ya, dengan ni. Dan kita pun tak tahu, ya Cik Amir, mungkin bersambung lagi atau tidak, wallahualam lah keadaan-keadaan kita. Harap-harapnya kes-kes tu makin kurang. Tetapi pada saya pengamatan saya, walaupun kes kurang tapi mungkin ada strategi lain, sebab kita tak boleh selesa dengan kes kurang maknanya penyakit itu telah habis. Mungkin ada perancangan kerajaan lain yang mungkin dibuat untuk mengelak supaya perkara ini benar-benar boleh diselesaikan. Mungkin dari segi perniagaan, kan, bila berlakunya PKP ini berterusan, apa perniagaan? Mungkin sebahagian telah disebut oleh Prof tadi, yang terjejas. Kalau sekiranya ianya berterusan sampai ke PKP 3, PKP 4, PKP 5, auzubillah lah, saya pun harap tidak berlaku sedemikian. Komen, Cik Amir. Kita, ya Ustaz, hari ini sebenarnya kita hari yang ke-30.
Maknanya genap sebulan. Habis hari ni genap sebulan, 30 hari. Kita mula 30 hari duduk rumah je ya. 30 hari. Pasal Mac kan 31 bulan. Jadi hari ni kita 30 hari, maknanya sebulan. Apapun sebenarnya DOSM, Department of Statistics Malaysia dah keluar satu kajian. Jadi kita kena lihat dua. Tadi Prof cakap tentang individu yang terkesan yang mengurangkan perbelanjaan. Jadi bila mereka mengurangkan perbelanjaan, maka peniaga pula kuranglah pendapatan. Ya, dia demand and supply lah, dua belah tu. Jadi biar saya tunjuk, bila tunjuk skrin ni saya rasa kurang sikit saya boleh bercakap. Because the graph tells everything. Cuma saya kena explain sikit-sikit je lah. Apa jadi ni? Okey. Yang sini. Jumlah perbelanjaan penggunaan sebenarnya turun sebanyak 48%. Perbelanjaan penggunaan. Dan kalau kita lihat keseluruhannya 55% turun. Jadi ini adalah B40 berapa turun, M40 berapa turun, T20 berapa turun. Yang merah ni yang sebenar. Yang biru ni DOSM dia buat adjustment. Mulai 1 April ni tak perlu nak bayar ada penangguhan pembayaran installment kereta dan rumah. Jadi kalau dengan andaian semua mengambil benefit tersebut, maka penurunannya lebih banyak lah. Jadi bila turun, maka peniaga pun resah. Dan apakah sebenarnya sektor-sektor yang terjejas? Sebenarnya sektor yang terjejas paling teruk ialah pakaian dan kasut. Turun 95%. Ada siapa-siapa kita yang dengar dan Ustaz Azri, Prof, ada beli tak baju atau kasut dalam masa sebulan ni? Jahit baju yang koyak, yang baju lama yang koyak jahit. Okey, sebelum tu anak-anak bising nak beli baju tak boleh keluar. Baju raya pun tak ada lah. Baju raya tak ada tahun ni Tak apa, tahun lepas, 5 tahun lepas ada lagi. Ini dalam 2019 59.8% sumbangan sektor consumer sector ni kepada KDNK nominal. Maknanya kalau turun banyak ni, Prof faham, Prof lebih handal untuk calculate macam mana impactnya ke atas keseluruhan KDNK. Jom kita lihat apa yang DOSM kata. Ini saya dah buat bagi lawa-lawa. Ni satu saja yang naik, makanan dan minuman tanpa alkohol. Itu je yang naik, 27%. Ini termasuklah bila kita ration. Saya dalam peti ais sekarang ni boleh, kalau kena PKPD, ada PKPD tu, alhamdulillah 14 hari ada lah. Saya memang sediakan untuk 14 hari. 14 hari. Pasal kalau announce tomorrow, hari ni nak pergi pasar memang tak boleh. Penuh kan. Jadi saya memang dah siap-siap 14 hari. Tapi bukanlah nak sangat PKPD tu. Tidak, minta dijauhkan. So tapi yang level pendidikan komunikasi, pendidikan ni pun mungkin belum lagi ada impact semester seterusnya yang mana kita student tak belajar lagi, mungkin defer jadi kurang lah. Jadi yang belum lagi komunikasi masih kita bayar lagi, kalau tidak tak boleh jampak lah, tak bayar internet tak boleh dapat khidmat ni pada hari ni, WAP TV ni. Tapi yang teruk pakaian kasut, pakaian dan kasut 95%, 95. Pengangkutan semuanya hari ni di rumah. Saya tak perlu pergi ke WAP TV Center untuk appear hari ni. Saya buat dari rumah saya. Restoran hotel 86% turun. Pendidikan rekreasi, kebudayaan 71, hiasan perkakasan 72, ni semua turun. Gila-gila. Orang minuman alkohol pun turun sebab orang kurang isap rokok. Lebih baik pasal merokok ni satu dia boleh ada, saya bercakap dengan seorang doktor medical lah, dia kata is good untuk pandemik ni, untuk mereka yang hisap rokok stop kerana takut symptomatic. Jadi kerana sakit ni dia attack paru-paru kan. Jadi nampak 65% turun, perumahan dan sebagainya turun. Jadi sekarang ni kita lihat dan satu lagi statement daripada DOSM ialah tiada lagi pembelian barangan separuh mudah atau separuh mudah rosak atau tidak mudah rosak, semi perishable atau non perishable, kecuali melalui talian. Jadi bagi saya
kalau sebagai seorang peniaga, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu lihat, katakan kita sekarang dalam restoran dan hotel, jadi tak ada perniagaan kan, dan kita lihat makanan dan minuman tanpa alkohol naik 27%. Katakan kita ni seseorang itu bertugas sebagai pelayan ataupun resepsionis di hotel, sekarang tak ada, kecuali kalau hotel yang menerima mereka yang dikuarantin kan, kalau tidak tak ada. Tapi dia ada motosikal. Apa yang dia boleh buat ialah dengan motosikal tersebut dia boleh menjadi delivery boy. Sementara menunggu balik keadaan kembali tenang dan okey untuk dia kembali kerja di restoran, untuk sementara waktu semasa COVID, semasa PKP ni dia boleh menjadi delivery boy. Ini kita perlu berfikir di luar, kita outside the box lah kan. Di luar kebiasaan kita, tiap-tiap hari pergi buka pintu hotel dan sebagainya, good morning sir, good afternoon sir. Hari ni tidak. Hari ni dengan motosikal tu dia boleh gunakan untuk jadi delivery boy. Ini satu contoh saja. Dan banyak lagi contoh yang boleh kita perkatakan. Itu yang bila saya melihat, ini saya nak digress sikit, boleh Ustaz bila kita bercakap tentang stimulus package, package prihatin dan sebagainya, apa yang diberikan, alhamdulillah lah, lebih kepada RM billion di sini, RM sini, RM sana dan sebagainya. Tetapi kita juga memerlukan satu usaha supaya mereka yang terjejas ini diberikan satu training, satu guidance, supaya mereka terbuka hati, terbuka fikiran untuk mereka keluar daripada industri mereka sendiri dan masuk kepada industri yang ada peluang, supaya sekurang-kurangnya lah semasa PKP ini adalah pendapatan mereka itu. Jamil, saya nak tanya khusus nanti selepas ini. Okey, pas. Ada. Okay. Maknanya Cik Amir dah boleh baca saya punya okey, masya-Allah. Okey. Soalan nanti sebentar. Sebelum kita pergi pada lebih khusus tentang bagaimana caranya tu, ada soalan. Jadi yang ini saya lihat dulu. Saya nak tunjuk sikit. Hilang pekerjaan ni. Ya. Hilang pekerjaan. Kalau lihat juga percentage of workers who lost their job by main sector, perikanan, services, perkhidmatan, industri. Dan kalau kita lihat juga, kena lihat juga mereka yang mempunyai kerja yang sendiri sendiri. 47% dah tak ada kerja dah. 53% masih ada kerja, tetapi 35% daripada 53% ini pendapatan mereka jatuh 90%. Lebih 90%. Jadi mana kalau mereka sebelum dapat 2,000, sekarang 200 pun tak dapat. Jadi ini isu sekarang survey. Dan satu lagi yang penting ialah bila kita melihat ialah berapa lama tadi Ustaz tanya kan, kalau masuk sekarang kita PKP 3, adakah PKP 4, PKP 5, itu semua akan dibuat keputusan lah. Tapi kalau kita lihat di sini ialah mereka yang bekerja sendiri, mereka majoriti hanya ada sebulan je, dari segi simpanan. Employer, saya suka lihat employer pasal melihat employer lebih kurang 2 bulan je. Melainkan kalau GLC, MNC employee ni mereka ada 4 bulan. Tetapi yang kebanyakannya kalau employer 2 bulan, pekerja sendiri sebulan sahaja. Dan hari ni sebagaimana, itu yang saya highlight tadi adalah hari ni hari yang ke-30. Maknanya kita complete sebulan hari ni. Jadi mereka yang dalam golongan ini dah tak ada halas habis. Mereka punya simpanan untuk masa emergency habis. Baik. Yang ada di sini ada lagi sebulan. Jadi itu polisi-polisi yang perlu dibuat oleh kerajaan dalam menangani isu ini juga. Jadi cukup sekadar itu untuk sementara. Ada lagi sebenarnya saya nak tanya dengan Cik Amir sebentar lagi. Sebelum tu saya nak berpindah pada Prof sikit Dan mungkin Cik Amir dah sentuh tadi tentang pakej rancangan ekonomi dan sebagainya yang dirancang oleh kerajaan. Prof, semua kita tahulah. Kita semua hari ni bukan kita nak mengkritik, tapi kita nak melihat macam disebut Cik Amir tadi dari segi keberkesanan. Maknanya pelan itu benar-benar membantu golongan miskin. Maknanya kebanyakan yang menjadi disebut tadi hanya tinggal sebulan dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang cukup membantu. Jadi dari segi pelan rancangan ekonomi prihatin ini Prof, dari segi
akademiknya, dari segi realitinya. Contohnya pengurangan dari segi bayaran, adanya moratorium, adanya pelan-pelan begini dari segi jangka pendeknya, dari segi jangka panjangnya kesannya. Apakah benar-benar ianya mampu untuk mencapai objektif dalam plan tersebut, iaitu untuk melindungi rakyat. Ini dia ada 3 objektif kalau kita baca plan itu. Antaranya melindungi rakyat, khususnya golongan miskin, dari segi membantu ekonomi, perniagaan supaya jangan jatuh ke bawah dan sebagainya. Jadi dari segi pandangan Prof melihat, mungkin Prof dah meneliti secara umum pakej rancangan ni, dari segi komen bagaimana, sejauh mana benda tu mungkin juga boleh diberi tambah baik oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Silakan Prof. Saya rasa package prihatin ini disambut baik oleh rakyat. Dia memberikan feel good factor, ya, bahawa and it's sangat comforting lah, ya, bagi rakyat untuk melihat kalau kita banding dengan Trump tu kan, semua dia sekarang ni, kalau Trump tu ada ekonomi dan rakyatnya terbagi kepada 2 kumpulan besar, macam almost half and half, ya, yang setuju dengan Trump dan sebilangan besar tidak setuju. Dan kita lihat krisis Amerika yang sangat teruk. Tapi alhamdulillah dekat Malaysia saya rasa tambah dengan kita lihat ketokohan dan kepimpinan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan dan suasana, dan juga kita lihat kesan yang semakin pulih, ya, dan juga jadi rancangan ini dirasakan dapatlah memberikan sedikit faktor lah, ya, sebab orang kaki tangan awam pun yang saya rasa tidak terjejas, dan saya sebenarnya guilty untuk nak tengok. Jadi saya cadangkan orang-orang macam saya yang tak terjejas, derma lah, ya, apa yang kita dapat tu. Jadi kerajaan bagi kita duit untuk memberi peluang kita membuat pahala supaya kita dapat derma, ya. Sebab jadi kalau kita lihat dari segi penggunaan dana kerajaan, sebenarnya yang tidak terjejas itu lebih baik dana itu diberikan kepada yang betul-betul terjejas, ya. Sebab kalau RM1 kepada pendapatan ekstra RM1 kepada M40 misalnya, ya, berapa banyak daripada RM1 itu yang bakal dibelanjakan, yang menjadi satu kitaran dalam ekonomi untuk membantu perbelanjaan, ya, total consumption dalam ataupun aggregate demand, ya, permintaan keseluruhan negara. Jadi kalau kita tahu teori ekonomi mengatakan bahawa kalau kita beri RM1 lebih kepada golongan yang berpendapatan rendah, dia punya mungkin RM1 tu dia belanja semua, ya, sebab sebelum ni dia tak cukup, kan. Tapi bagi orang yang dah cukup, dia dapat ekstra RM1, dia simpan aja ataupun didermakan. Yang lebih baik didermakan, sebab kepada mereka yang memerlukan, RM1 itu akan dibelanjakan, ya. Jadi this is the marginal propensity to consume. Jadi kita hendaklah mengagihkan, kalau kita nak melihat pengagihan dana, pengagihan pendapatan itu, hendaklah kita berikan kepada orang yang betul-betul memerlukan, yang akan membelanjakan duit itu, yang sebenarnya nanti akan menolong merangsangkan ekonomi. Jadi saya rasa ia lebih bersifat one off dan jangka pendek, ya. The acid test, ya, ujian sebenarnya ialah tentang kelestarian selepas ini. Bagaimana kita akan rakyat akan cope, ya, selepas ini, kerana dijangkakan yang data-data yang Cik Amir kemukakan tadi, hanya satu je sektor yang tidak terjejas, ya, dari segi permintaan dan perbelanjaan, sektor makanan, ya. Dan ini pun kita kena jaga makanan apa, sebab nanti timbul pula masalah pertambahan obesiti, kan. Lepas pada PKP ni semua orang tambah berat badan dan ada implikasi kepada kesihatan. Jadi yang lain tu semua mungkin juga setengah tu adalah delayed ataupun perbelanjaan yang tertangguh. Bila lepas PKP ni mungkin orang berbelanja lah yang tak sempat jahit baju raya ke, tapi agak lambat lah, ya, sebab ia juga menjejaskan pendapatan orang. Jadi bila pendapatan kurang, perbelanjaan pun kurang.
Jadi sebagaimana saya katakan ialah ujian sebenar bagi kerajaan ialah bagaimana hendak menangani isu ini untuk 6 bulan selepasnya dan untuk tahun ini, untuk 2 tahun ini ya. Dan ini juga ada rancangan SME dan jadi kerajaan agak mendengarlah ya komen-komen daripada rakyat dan juga SME dari segi pihak sektor peniaga dan ada rancangan selepas itu untuk SME. Dan ini mungkin Cik Amir boleh komen lah sejauh mana ia dapat membantu. Tetapi saya ingin menyentuh dari segi peranan kerajaan ini dan saya ingin mengenengahkan satu pendapat seorang ahli ekonomi Itali yang bernama Mariana Mazzucato. Terima kasih kepada Iman yang highlight pendapat ini dan saya mengikuti pembentangan beliau. Dan ahli ekonomi ini yang telah menulis buku The Value of Everything dan juga dalam pembentangannya we must reimagine government as creative agents. Ya, bukan sahaja kepada fixes a problem. Sekarang ni kita melihat kerajaan memanglah sebagaimana yang sepatutnya kerajaan-kerajaan dan pemerintah di seluruh dunia, terutama negara-negara yang terjejas teruk dengan pandemik ini, isu semasa ialah isu nyawa manusia ya. Bagaimana menanganinya, menangani mereka yang lapar, menangani mereka yang sedang berjuang hayat hidup mereka dan juga frontliners dan sebagainya. Dan ini kalau kita ada dari segi sistem kesihatan yang baik dan saya rasa Malaysia oleh kerana sepanjang tahun over the years semenjak kita merdeka perancangan-perancangan kerajaan kita telah membuatkan pelaburan dalam sektor kesihatan dan jadi sektor kesihatan kita adalah antara yang terbaik di Asia dan sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Datuk Dr. Nur Hisham daripada kerajaan lepas lagi ya dalam bajet-bajet yang sebelumnya dan juga bajet 2020 peruntukan tambahan kepada sektor kesihatan. Jadi walaupun berlaku perubahan kerajaan ya yang pentingnya ialah sistem itu dah ada ya dan ahli birokrat administrasinya ya yang cekap dapat menanganinya ya. Tetapi kalau mengikut Mariana dalam menangani satu perubahan yang besar ini that we are coming to a new normal, ini memerlukan hikmah, memerlukan kepandaian, kebijaksanaan pemerintah sebagai co-creators of values ya. Mereka bukan hanya fixers of problems. Mereka perlu menemukan satu model baru bagaimana nak menangani cabaran ini ya. Dan kerajaan pula bukan lagi kerajaan diktator yang kerajaan yang merasakan mereka saja yang boleh memberikan solution. Mereka perlu bekerjasama dengan rakyat, cendekiawan, cerdik pandai, ahli peniaga. So it's empowerment, it's bottom up approach. Jadi kalau kerajaan tidak peka, ahli-ahli politik tidak peka tentang perubahan yang berlaku di peringkat global dan bagaimana untuk berwacana, dari segi berdialog dan mendapatkan input-input dari segi sejarah, dari segi tradisi Islam, dari segi tradisi Asia dan juga bagaimana untuk berhadapan dengan dunia. Ya, adakah kita menerima saja vaksin ataupun menunggu orang lain bantuan orang ataupun adakah kita mengajak rakyat bersama-sama dengan cerdik pandai ahli ilmuwan untuk ke depan mengemukakan bahawa kita juga sama-sama menyumbang penyelesaian dan juga satu apakah solution kita, adakah perspektif Islam dapat menjadi satu solution kepada ekonomi, adakah ekonomi yang dan kita nampak petanda-petanda sekarang ini sejak banyak tahun dah ya orang mengatakan bahawa masalah tentang ekonomi yang berdasarkan kepada liberalism ya neoclassical model based on liberalist ideas ya, free market economy, kapitalis ya yang mencengkam ya. Kalau dalam perniagaan kita sebenarnya walaupun the number of establishments itu banyak mikro dan kecil tetapi sebenarnya pengeluaran itu dimonopoli oleh syarikat-syarikat besar ya. Di Amerika lah kalau kita tengok banyak lah kalau kita nak tengok apa yang buruk dari segi free market economy banyak sekarang ini COVID-19 sebenarnya
kalau boleh saya gunakan perkataan menelanjangkan ya masalah ekonomi berdasarkan kapitalis ini, kita lihat di situ ya, di mana jutaan manusia sebenarnya yang miskin yang hidup dalam dunia ketiga di Amerika ya. Jadi walaupun duduk dalam dunia pertama, duduk dalam dunia ekonomi terbesar dunia, sebenarnya jutaan manusia itu sebenarnya menghadapi realiti yang berbeza ya, menghadapi realiti yang berbeza. Mereka ini miskin ya, dan ini juga ada faktor etnik itu, bagaimana orang kulit hitam sebenarnya yang berada di bawah itu ya, dan kita nanti akan saya sambung nanti bagaimana mereka kesan kepada mereka itu berbeza ya. Jadi COVID-19 ini juga, kalau dulu orang kaya hidup dalam realiti berbeza, hidup dalam mungkin komuniti yang berbeza, mungkin boleh tutup sebelah mata tentang nasib orang miskin, tetapi COVID-19 sebenarnya memaksa semua manusia, miskin, kaya, pemerintah dan juga cerdik pandai untuk sebenarnya berfikir, sekarang ni kita hendaklah menangani kesenjangan ekonomi. Ya, betul. Menarik sangat Prof. Beberapa frasa-frasa dan juga pandangan-pandangan tadi yang cukup menyentuh yang kita boleh lihat, dan harap-harap pendengar kita juga ataupun penonton kita juga di kalangan mereka-mereka yang membuat sebagai policy maker lah untuk melihat dan meneliti kembali lah dari segi sejauh mana keberkesanan pakej rangsangan ini yang disebut sebagai prihatin disebut ya. Encik Amir ya, tadi saya sentuh bahawa berkaitan dengan pakej rancangan ini ya, kalau kita merujuk kepada buku pakej tersebut, saya sempatlah membaca sedikit kenyataan dalam buku tersebut mengatakan bahawa matlamat kedua pakej ini adalah untuk memberi sokongan perniagaan itu sendiri. Ada disebut dalam buku tersebut, saya sempatlah meneliti sedikit sebanyak, dan antaranya ialah diperuntukkan dalam untuk sokongan perniagaan ini sebanyak dikatakan terutama sekali untuk PKS lah, SME ini sebanyak 4.5 bilion yang diperuntukkan. Jadi jumlah itu nampak begitu cantik, memang yang diperuntukkan. Tetapi sejauh mana? Kalau kita lihat data-data yang Cik Amir tunjukkan tadi, bahawa kebanyakan sektor perniagaan, orang bekerja sendiri, hanya sebulan saja pendapatan mereka. Jadi yang ini peruntukan ini apakah benar-benar sampai kepada SME yang berdaftar ataupun keseluruhannya sebenarnya tidak memenuhi majoriti golongan miskin yang kita katakan jurang tadi itu, dari segi bagaimana ianya benar-benar membantu ya. Kalau kita kata SME ini mungkin yang berdaftar lah, mungkin yang berdaftar dengan sektor dengan SME dan sebagainya, tapi golongan jual nasi lemak, jual yang kampung-kampung ni lebih terkesan. Mungkin ada apa ni komen daripada Terima kasih. Ustaz, dia 4.5 bilion ni adalah dana PKS. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, ia ialah merupakan dalam 15-16 bilion. Itu bantuan daripada kerajaan 15-16 bilion, tetapi yang rangsangan ialah 4.5. You see, dalam rangsangan, program rangsangan ni dia ada dua elemen. Satu ialah melibatkan, dia panggil direct stimulus package daripada kerajaan yang melibatkan bajet kerajaan itu sendiri. Dan yang kedua ialah inisiatif-inisiatif lain yang tidak memerlukan bajet kerajaan yang boleh merangsangkan ekonomi. Jadi dia ada dua. Boleh yang kita masukkan lagi satu slide kerana memudahkan. Yang ini kita lihat, inilah merupakan rangsangan ekonomi kita. 260 bilion. Ini selepas 3 kali. Yang pertama diumumkan oleh PM interim pada 27 Februari, yang kedua 27 Mac oleh PM 8, dan Tan Sri Muhyiddin sekali lagi mengumumkan baru-baru ni. Yang keseluruhannya 260 bilion. Perbelanjaan kerajaan sebenarnya hanya 35 bilion. Yang lain ialah inisiatif, sama ada grant ataupun sama ada pinjaman dan sebagainya. Yang kedua ialah moratorium pinjaman 6 bulan 100 bilion, dan keluaran akaun 1 akaun 2 KWSP 40 bilion. Dan ini pula caruman oleh majikan yang deferment 10 bilion. Dan ini dana jamin 50 bilion dan dana PKS 45. Ini mungkin Ustaz Asri rujuk pada yang ni kot. Ya, dana, okey, ini dana untuk
usahawan. Ini untuk dana untuk beri pinjaman dan seumpamanya. Itu satu, tapi sebelum nak bagi pinjaman you kena survive dulu. Jadi dalam COVID ni saya lihat ada 3 stages tau, 3 stages. Satu ialah solve the health problem. Solve the health problem. Saya pernah bercakap dekat dalam conference yang lain, iaitu COVID ni seolah-olah manusia ni ialah nyamuk yang membawa penyakit. Nyamuk mudah, kita boleh bunuh nyamuk tu, tapi manusia takkan nak bunuh kot. Jadi ini perbezaan dia, pasal kerana manusia ni yang merebakkan penyakit. Jadi yang pertama ialah kita perlu stop problem ini. Bagaimana caranya itu KP Kementerian Kesihatan yang baru dapat recognition, seorang daripada 3 yang mendapat recognition tu, insyaAllah beliau sangat kaliber dari segi hal ini. Dia macam Spanish flu dululah tahun 1918. Spanish flu ni dia habis, ramai yang kata Spanish flu 2018. Sebenarnya Spanish flu ni dia pandemiknya selama 14 bulan. Dari Mac 1918 hinggalah Jun 1919. Dan dia mempunyai 3 wave, dia panggil, gelombang, 3 gelombang. Gelombang pertama selama 6 bulan, gelombang kedua yang paling teruk selama 6 bulan dan gelombang terakhir selama 3 bulan. Jadi kita harap pandemik COVID ni perkurangan lah, kerana sekarang kita mempunyai saluran-saluran telekomunikasi yang canggih yang tidak terdapat pada tahun 2000, tidak terdapat 100 tahun lepas. 1918 ni arwah bapak saya pun belum lahir lagi. Jadi maknanya tak ada orang yang boleh kata saya mempunyai pengalaman Spanish flu. Jadi semua ni adalah orang-orang dengan pengalaman yang baru. Jadi dari segi yang 35 bilion ini, perbelanjaan kerajaan ni, kita lihat pula apa. Yang ada ialah PKS, Masya Allah. PKS ni program subsidi upah. 13.8 bilion. Asalnya 5.9. Bila Tan Sri Muhyiddin mengemukakan yang kali kedua atau yang untuk negara kali ketiga, ditambahnya kepada 13.8 bilion. Geran khas juga ini kepada perusahaan mikro. Perusahaan mikro 2.1 bilion. Saya lihat itulah, yang lain-lain ni ialah, yang ini lebih kepada individu, ini ialah untuk Kementerian Kesihatan sendiri, ini untuk perbelanjaan pembangunan, saya tak tahu bila boleh keluarkan, ini ialah dana jaminan. Jadi yang PKS, kalau dari cofer kerajaan sendiri, dari poket kerajaan ialah sebanyak 15.9. Kalau dari segi bantuan ialah 4.5 bilion. Jadi kita combinekan keduanya, itu bolehlah kita katakan sebagai jumlah untuk PKS. Dan juga kita terpaksa juga ambil sedikit daripada ini kerana mereka yang tak sanggup nak bayar caruman oleh majikan yang tak sanggup bayar caruman untuk pekerja mereka, ini ada inisiatif di sini yang berjumlah 10 bilion. Tapi ini termasuklah PKS dan bukan PKS di situ. Jadi isu dia sekarang ni ialah, kalau kita lihat kenapa kita perlukan benda ni semua ialah pekerja sendiri 2.7 bilion orang di Malaysia ni. Daripada 15 bilion orang yang bekerja sendiri 2.7. Pekerja keluarga tanpa gaji. Ini yang tadi Ustaz kata tu. Yang jual nasi lemak dan sebagainya. Kadang-kadang anak dia yang sekolah form 5, ayah had tak sekolah, kerja. Anak tu tak dapat gaji. Ataupun begitu, mak tolong bapak, mak tak dapat gaji. Dapat makan je kat rumah, itu. Jadi dan pekerja biasa 11.2, majikan setengah bilion. Saya nak lihat juga tunjukkan PKS ni, berapa ramai pekerja yang terlibat. Saya terpaksa combine 2 statistik lah. Yang satu saya guna Februari 2020, satu saya guna tahun 2017. Kerana tak ada, data ni tak ada data yang baru. Jadi saya guna data lama. Andaian 66% daripada employment ni sebenarnya dalam PKS. Dan jumlah employment atau pekerja pada bulan Februari 2020 ialah 15.34. Jadi kita jadikan, buat calculation ni jadi 10.1 juta. 10 juta pekerja dalam PKS. Jadi kalau PKS ni gulung tikar, kalau PKS ni dibenarkan untuk gulung tikar, bermakna 10 juta rakyat akan sengsara
kerana kehilangan pekerjaan. Itu yang penting sangat kenapa PKS ni perlu dibantu. Subsidi upah ni saya pun kurang pasti kenapa ada yang dapat 1,200, ada yang 800, ada yang 600, kenapa tidak disamakan. Ini satu yang bagus, tetapi persoalan adalah persoalan-persoalan yang berkaitan. Dan geran prihatin 2.1 bilion kerana mengandaikan terdapat 700,000 sektor mikro. Dia 700,000 daripada hampir sejuta dalam PKS. Jadi dan diberikan geran 3,000. Ini juga ada persoalan kerana dua persoalan dan cadangan penambahbaikan. Apa yang saya lihat, saya tidak menafikan bahawa stimulus package ni bagus. Dapat macam apa ni pembayaran bulanan tu. Pembayaran bulanan dapat 6 bulan, tangguh dan sebagainya. Tetapi persoalannya, adakah kita perlu beri secara universal? Dalam bantuan ni dia ada dua, satu universal, satu targeted. Universal tak kisah siapa dapat. Sama ada terjejas atau tak terjejas, asalkan anda dalam kelompok tersebut, anda akan dapat. Tetapi kalau dah targeted, you must be in that kelompok dan you must be terjejas. Jadi mesti terjejas dan dalam kelompok tersebut. Jadi isu sekarang ni lah, okey, yang ini kalau kita nak bagi kepada semua 700,000, persoalannya adakah 3,000 tu cukup? Satu. Yang kedua ialah, adakah 700,000 kesemuanya terjejas? Saya difahamkan oleh orang Dewan Perniagaan lah, bahawa yang terlibat ialah 200,000. Yang tidak terlibat. Yang tidak terlibat 200,000 kerana mereka boleh meneruskan perniagaan mereka kerana ia dikira sebagai essential service. Jadi sebenarnya yang memerlukan ialah 500,000. Jadi di sini kita bagi pada semua. Tetapi kalau kita gunakan 2.1 bilion ini diberikan kepada yang memerlukan 500,000, maka yang ini dia akan naik jadi 4,200. Dia akan menjadi lebih meaningful, lebih impactful kepada yang menerima. Ya. Kerana yang tak terjejas tu tak perlu. Yang terjejas tu perlu. Dan berilah allocation yang sama ni kepada yang betul-betul perlukan, dan yang ini akan jadi lebih impactful, lebih relevan. Dan satu lagi ialah tentang Ustaz Asri cakap tadi ialah makcik-makcik yang jual nasi lemak, mungkin kita kata kakak lah kot, yang jual nasi lemak dan sebagainya, mereka memang tidak register. Tak register. Dan bila tak register, bila tak didaftar, mereka tidak ada dalam senarai. Bila tak ada dalam senarai, mereka bukan penerima. Jadi perlu satu usaha untuk mencari mereka. Bukan mereka mencari kita, kita mencari mereka. Dan saya merasakan bahawa peranan NGO, sekarang ni NGO ramai sangat, banyak sangat NGO yang memberikan khidmat, memberikan makanan dan sebagainya, dan mereka mempunyai data-data ini. Dan saya berharaplah pihak yang berwajib supaya dapat berhubung dengan NGO yang mengetahui mereka yang terutama yang tidak berdaftar, supaya dalam SDG ini yang Prof cakap tadi kan, ada no one left behind. Tapi there are people being left behind kerana tidak register. Jadi ini satu isu yang mungkin kita boleh kemukakan kepada pihak berwajib supaya sebagai cadangan penambahbaikan. Terima kasih. Baik, memang menarik sekali ya. Kita pun dah lebih sejam sebenarnya menarik dengan tak sedar-sedar. Mungkin kita nak concludekan sikit lah ya Prof ya. Bila saya meneliti pandangan-pandangan dan juga hujah-hujah yang disebut oleh Prof tadi, bahawa keperluan untuk maknanya golongan miskin, orang kaya ni membantu orang miskin, untuk memastikan ekonomi kita bergerak dan sebagainya. Dan Cik Amir pun sebut bahawa targeted maknanya setiap peruntukan itu kepada mereka yang benar-benar layak dan sebagainya. Ini cukup penting untuk memastikan bahawa sebarang bantuan itu tidak hanya sekadar untuk memenuhi ataupun citarasa ataupun keperluan
kadang-kadang sampai mereka yang tak berkeperluan pun mendapat peruntukan dan sebagainya. Jadi pengakhiran kepada perbincangan kesenjangan ekonomi ini, Prof, ya. Mungkin ada kata-kata akhir dan kita lihat apakah isu health ni, pandemik COVID ini boleh, yalah kita pun tidak pasti bila akan berakhir, tapi maknanya harapan itu ada. Usaha-usaha pun sedang kita lakukan. Apakah peranan selain mungkin golongan orang kaya yang perlu dilakukan, bahkan golongan miskin juga, bagaimana peranan yang harus dimainkan sebagai mengkonklusikan forum kita. Silakan, Prof. Okey, terima kasih. Saya merasakan ini lebih kepada krisis kemanusiaan, ya, dan memang ujian kepada pihak kerajaan, dan saya rasa kerajaan yang mana pun merasakan bahawa ini adalah satu musibah yang besar lah, ya, dan tidak tertanggung oleh kerajaan sahaja yang untuk menanganinya. Dan kita lihat tadi maknanya kalau kita lihat yang berdaftar saja, yang tak berdaftar tak dapat, ya. Dan saya juga ingin membangkitkan satu golongan, ya, yang mungkin tercicir daripada bantuan kerajaan ini dan mungkin di luar daripada tanggungjawab kerajaan, ya, iaitu pekerja asing, stateless people, mereka yang tidak berwarga negara, yang ramai di Sabah itu, ya, di sempadan-sempadan negara itu, jurisdiksi siapa sebenarnya, tetapi ia merupakan satu aspek kemanusiaan, ya. Takkan kita nak biarkan orang lapar, ya, berada di negara kita, ya, dan mereka ini takut untuk nak keluar untuk pergi membuat saringan kerana takut ditangkap, ya. Jadi ini masalah global, ya, dan kita lihat kajian-kajian yang telah pun keluar bulan April 2020 ini, banyak, misalnya The Lancet Health Journal, juga pasukan penyelidik yang diketuai oleh Joseph Stiglitz sebenarnya mengaitkan dengan kesan COVID-19 ini dengan kesenjangan, ya. Walaupun kita katakan ialah Perdana Menteri pun ada dapat juga sakit, raja ke pun boleh dapat juga, ya, tetapi data sekarang menunjukkan bahawa kadar kematian yang disebabkan oleh COVID-19 itu berkait dengan kemiskinan dan juga berkait dengan kesenjangan. Jadi kesenjangan di sini merupakan satu faktor yang membezakan kadar kematian yang dialami oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Malahan orang lelaki, data telah menunjukkan bahawa kematian lebih tinggi, ya, di kalangan orang lelaki, dan ini dikaitkan dengan penjagaan kesihatan, juga amalan merokok dan sebagainya. Kalau kat Malaysia berapa? 60 lebih lelaki yang meninggal berbanding dengan 19, yang membuatkan total kematian itu 83, ya, yang terakhir. Dan ini data-data yang telah timbul, ya, di Eropah, di Amerika Syarikat juga kematian lebih tinggi. Dan juga oleh kerana penjagaan kesihatan, akses kepada perkhidmatan kesihatan, kualiti diet, kualiti kehidupan itu, dan juga kemiskinan berkait rapat dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi ini menyebabkan bahawa kematian itu lebih tinggi, ya, kepada kaum lelaki ataupun, dan juga sekarang ini data menunjukkan ada kaitan, ya, orang-orang miskin ini mungkin mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit ini dan juga untuk mempunyai kadar kematian yang lebih tinggi. Jadi ini suatu yang menyedihkan lah, ya, satu isu kemanusiaan yang perlu ditangani, ya, di samping kesan kepada ekonomi juga kesan kepada kehidupan itu sendiri. Dan kita tahu maqasid syariah, ya, pendekatan yang kita boleh ambil daripada maqasid syariah, dan juga kita sebagai orang Islam, kalau kita boleh menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah kita menyelamatkan seluruh manusia, ya. Jadi ini saya rasa benar-benar satu musibah yang Allah turunkan kepada kita, kepada manusia keseluruhannya, supaya sebagaimana saya katakan tadi, kalau dulu poverty, kemiskinan itu orang kaya mungkin boleh tutup sebelah mata sebab dia tak nampak, tapi sekarang ni apa yang berlaku kepada yang diturunkan ini juga merupakan satu ancaman kepada orang lain. Jadi nak tak nak kita kena tangani ni isu ni. Katakanlah mereka bukan warga negara, tapi mereka mempunyai ancaman kepada warga negara setempat, ya.
Jadi masalah orang yang tidak mempunyai warga negara, stateless people, foreign workers, selama ni mereka membantu ekonomi kita ya, tapi mereka pekerja asing yang tidak mempunyai permit misalnya ya. Apa nak buat tu ya? Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang kita kena fikirkan di sini. Dan ini berbalik kepada saya rasa peranan ya, the new heroes ini ya, the new heroes yang kita perlu ke depan ya, bukan saja sektor makanan, sebab kita perlu memikir satu kita perlu ada satu pemikiran yang strategik, apa nak buat ni dalam masa the next 6 months, dalam setahun ini ya, bagaimana kita nak kurangkan kesan COVID-19 ini ke atas ekonomi, dan ini memerlukan juga perancangan panjang. Misalnya satu yang saya rasa satu peluang dan mungkin kesan daripada ini ialah perubahan dari segi gaya hidup, kepentingan dari segi kehidupan yang lebih sihat, pemakanan yang lebih sihat ya, dan terdapat juga kesenjangan dari segi pengetahuan ya. Jadi orang miskin bukan saja tidak makan makanan yang sihat. Kenapa mereka tak makan makanan sihat? Bukan saja kerana pendapatan, tetapi juga kerana kekurangan ilmu. Sebab itu orang yang kaya, golongan yang berpendapatan, ini juga dikaitkan dengan kadar pendidikan yang lebih tinggi, dan termasuklah juga pendidikan untuk menjaga diri, untuk mendapatkan akses kepada pendidikan dan juga ilmu, pengetahuan tentang pemakanan dan kesihatan, dan juga perkhidmatan kesihatan itu sendiri. Jadi banyak aspek kesenjangan ini yang perlu kita lihat. Dan kalau kita lihat di Malaysia sendiri, kita tak ada data lagi dari segi etnik, dan tapi saya rasa kebanyakan yang kita dengar kematian itu adalah bumi putera Melayu ya. Mungkin kita perlu kajian, dan ini perlu kajian-kajian yang menyebabkan kenapa adakah kita orang Melayu ni tak berapa dengar ni, tetapi tak berapa pendengaran, tetapi saya pernah terbaca bahawa social distancing dan juga sanitization, amalan-amalan kesihatan itu sebenarnya merupakan satu keistimewaan kepada orang yang mempunyai resources dan orang yang berpendapatan, yang mempunyai duit lah ya. Social distancing, kalau orang miskin dia perlu berada di tempat yang ramai ya, rumahnya pun sempit, macam mana nak buat social distancing ya. Dan juga stay at home merupakan satu keistimewaan kepada orang yang ada rumah. What about homeless people? Bagaimana orang yang tidak ada rumah? Ya, bagaimana orang yang tidak ada family? Dan ini juga masalah social isolation, orang tua, orang duduk sendiri, orang yang tak ada family, ya. Sebenarnya banyaklah isu yang COVID-19 ini yang kita perlu lihat, tapi faktor kesenjangan itu berbalik kepada tajuk kita, kesenjangan yang selama ini kita boleh brush under the carpet. Ini saya rasa perlukan komitmen yang lebih, dan juga sektor kewangan ya, sektor kewangan Islam, sektor kewangan ekonomi Islam ya, kita perlu sekarang ni bersifat lebih inovatif, menggali khazanah dan hikmah daripada tradisi kita, dan begitu juga dengan teknologi moden, bagaimana kita nak gabungkan ya teknologi moden itu, IT dan segala macam, dan juga scientific research ya, supaya kita dapat menerokai bidang-bidang baru dan offer ourselves as part of the solution instead of the problem. Ya. Okey, Cik Amir, komen akhir dari segi tajuk kita dan juga rumusan lah mungkin yang Cik Amir boleh sampaikan. Silakan. Cik Amir boleh? Okey, boleh. Termute. Cukup, Prof dah bercakap dari segi makro dan juga apa yang perlu dilakukan. Saya ingin mencadangkan supaya sesuatu dilakukan tentang PKP ni. Saya tak sempat nak upload di new cases, kes baru. Kalau saya lihat kes baru tu dan saya aplikasikan apa yang saya gunakan technical analysis dalam charting, dan nampak dah macam trend telah pun bertukar. Daripada naik kepada turun, dia dah bukan naik dah, at least sideways. Sebelum dia boleh
confirm turun. Itu mungkin satu hari lain yang kita boleh bincang. Satu analisa menggunakan statistical equation, satu lagi analisa menggunakan trend line dan juga indicators. Sebagaimana yang saya sebagai orang mantan pengurus pelabur, kita bukan saja melihat dari fundamental tetapi juga technical. Jadi kalau technical itu saya rasa macam dah a trend in motion continues until it reverses. Itu satu daripada konsep yang penting, prinsip yang penting. Saya nampak dah trend reversal tu sudah ada. Tapi apa yang saya ingin cadangkan ialah kita masih lagi membuat PKP ni secara total. Saya ingin mencadangkan kepada yang authority supaya melihat kepada satu possibility KP mengikut daerah, PKP mengikut daerah. Sekarang ni kita ada PKPD mengikut kawasan. Saya ingin mencadangkan pula PKP mengikut daerah. Jadi maknanya kita bagi daerah, kerana saya lihat dan satu ialah untuk prerequisite ini ialah kita perlukan satu data. Data yang diberi di sini ialah data jumlah kes. Jumlah kes ni termasuk kes yang bukan aktif lagi. Dia ada satu ialah kes aktif, satu kes bukan aktif. Kes bukan aktif ni ada dua, kes yang sembuh dan kes yang dah meninggal. Jadi apa yang kita perlu di sini ialah kes aktif. Berapa yang tinggal? Yang kes aktif sekarang kita ialah 2,000 lebih je. In fact lebih daripada 50%. 52% dah sembuh. And then 1.6% meninggal. Jadi yang lebihnya ialah kes aktif. Jadi kes aktif dalam 46% sekarang di Malaysia. Jadi yang perlu sini ialah kes aktif. Berapa banyak yang daerah-daerah ni kes aktif yang menurus. Jadi maknanya merah sekarang ni merujuk kepada kes, termasuk kes yang sudah sembuh. Sepatutnya merah, oranye, kuning, hijau ni bergantung kepada kes aktif. Ini pandangan saya. Ini pandangan saya. Dan bila kita mengadakan satu data begini yang hanya melandaskan kepada kes aktif, maka kita boleh lihat daerah mana yang okey, daerah mana yang tak okey. Itu satu. Yang kedua, kita kena lihat juga daerah-daerah yang tidak ada lagi kes baru untuk 5 atau 6 hari berturut-turut. 5 atau 6 tu pulanglah pada KP. Mungkin KP kata 4 hari pun cukup atau 7 hari. Itu saya serangkan pada KP. Variable ni biarlah KP yang tentukan, KP KKM. Tetapi saya mencadangkan supaya ini dijadikan satu option. Kerana saya lihat sekarang ni masalahnya ialah orang semua dah gelisah, bisnes tak ada. Dan kita nak bagi bisnes gunting rambut sedangkan gunting rambut tu sangat bahaya. Rambut saya pun dah panjang dah 5 minggu tak gunting. Tapi taklah panjang sangat kot. Pasal hari tu betul-betul number one. Jadi, kenapa tidak kita lihat ekonomi setempat? Bayangkan Malaysia ni terbahagi kepada pelbagai negara. Jadi maknanya masing-masing daerah diberi otonomi. Asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Iaitu, perlukan kes aktif dan tiada kes baru untuk 5 atau 6 hari betul-betul. Dan satu lagi yang penting ialah kalau katakan kata kes aktif tak boleh lebih 10 katakan. Kan? Tak boleh lebih 10 dan kes baru tak ada dalam 5-6 hari, maka daerah itu dibenarkan, dicadangkan untuk dibenarkan kembali untuk beroperasi seperti biasa tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Macam Prof kata tadi, social distancing penting kan. Social distancing penting tetapi mungkin untuk satu keluarga mereka tak perlu social distancing. Tidak ada social distancing untuk keluarga. Di rumah ada social distancing, tak ada. Jadi kalau kita keluar makan bersama tak perlu, tetapi keluarga kita dengan keluarga orang lain kena ada 1 meter. Ini cadangan. Jadi maka untuk daerah-daerah tersebut orang-orang lain jual roti canai, jual nasi lemak, apa benda semua mereka boleh beroperasi. Beroperasi tapi dengan ada syarat-syarat tertentu supaya tidaklah jadi kes di sana. Satu. Yang kedua, supaya kes luar tak masuk ke kawasan-kawasan yang selamat ini, kita adakan saya istilah sebagai lockdown ikut daerah lah. Katakan daerah A tu
diisytiharkan sebagai okey, awak daerah ni tak perlu lagi PKP tetapi calibrated PKP katakan, calibrated. Boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti berlandasan kepada syarat-syarat sedemikian yang dikeluarkan oleh KKM. Dan maka dengan itu, jadi daerah itu, orang dalam daerah tak boleh keluar ke daerah lain dan orang dari daerah luar pula tak boleh masuk ke daerah tersebut. Yang paling penting ialah orang luar daerah tak boleh masuk kerana daerah itu dikira sebagai okey lah. Jangan pula ada siapa-siapa datang untuk sebarkan pula COVID ini lagi sekali. Jadi ini satu yang saya lihat, rather than looking at macro secara Malaysia, industri ini boleh, industri itu tak boleh, why not kita look at daerah? Daerah ini boleh, daerah itu tak boleh. Dan ini juga akan memberi motivasi kepada mereka yang engkar supaya mereka tidak engkar, dan kerana mereka nakkan daerah mereka itu COVID selamat dan bolehlah dapat calibrated PKP. Dan mungkin juga orang akan rasa orang yang engkar itu akan dia being neglected, ataupun orang-orang lain akan rasa semacam dengan mereka tu. Jadi ada pressure, peer pressure supaya mereka ini juga memenuhi, mengikut. Itu satu tu. Yang kedua lagi, Prof tadi ada bercakap tentang apa, orang-orang yang kita tak fikir, yang foreigners, sama ada mereka bekerja dengan permit atau tidak permit. Dan yang itu saya nak mencadangkan satu, iaitu kedai pajak kedai dicadang beroperasi. Kedai pajak, yang saya tahu sekarang, kedai pajak kedai tidak beroperasi. Is non-essential. Bagi saya, is essential service. Kenapa essential service? Ramai, saya dah cakap tadi tentang mereka yang tak ada dalam senarai. Termasuk orang Malaysia yang tak ada dalam senarai. Dan Prof tadi katakan bahawa berkaitan dengan orang-orang yang bukan warga negara. Yang tidak mendapat negara, stateless. Okey, stateless dan sebagainya lah, macam-macam. Boleh tambah semua situ. Kita boleh improvise sebenarnya ni. Dan saya diberitahu, sebenarnya mereka yang dalam B40 ni, dia ada disiplin tu. Mereka ni bila ada duit lebih, mereka beli emas. Ada emas. Mereka beli emas. Bukanlah emas tongkol. Gelang ke, rantai ke dan sebagainya. Tapi ini masanya, ini masanya mereka nak gadai. Mereka nak duit lebih penting dari emas. Mereka nak gadai, tetapi mereka tidak ada saluran untuk gadai. Janganlah nanti orang-orang macam Along tu datang untuk jadikan gadai. Jadi makin teruk lah. Jadi biarlah kedai pajak kedai, termasuk kedai pajak kedai Islam, dicadang untuk memulakan operasi, dan adakanlah dia punya syarat-syaratnya, termasuklah syarat untuk disinfeksi emas yang diambil itu. Itu terpulanglah pada KKM. Saya cuma mencadangkan supaya kedai pajak kedai ini cadang beroperasi supaya menangani segmen mereka yang tidak mendapat bantuan ataupun yang ingin, terutama yang itulah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Amir. Sebenarnya tak cukup 1 jam, 2 jam perbincangan kita tentang isu ini, dan melibatkan satu perkara yang cukup besar, soal masa depan, soal survival ekonomi masyarakat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sekiranya ada kelapangan kita boleh bersiaran lagi dengan tajuk-tajuk yang berkaitan, lebih fokus kepada soal masa depan, cabaran. Kalau mungkin lepas ini COVID dah semakin menurun, kita pun boleh bincang lagi cadangan-cadangan yang diusahakan oleh Cik Amir tadi pun sesuatu yang juga menarik dan barangkali boleh kita ajukan kepada pihak yang lebih pihak berkuasa dan sebagainya untuk dijadikan sebagai satu cadangan-cadangan. Dan kita pun tidak tahu lagi apakah perancangan-perancangan selepas PKP 3 ni, PKP 4 atau sebagainya, jikanya ada, untuk sama-sama kita memahami dan juga menghayati kepentingan dalam konteks setiap masyarakat. Seperti disebut oleh Prof tadi, maknanya inilah masanya COVID datang untuk memberikan satu kesedaran kepada golongan kaya dan golongan miskin untuk saling bekerjasama untuk membangunkan negara, membangunkan masyarakat kita supaya mereka tidak tertinggal, tidak berlaku jurang dan sebagainya. Asli saya juga nak menyerulah kepada all the billionaires, jutawan, where are the Malay, the Muslim, mungkin mereka dah bantu senyap-senyap tapi kita nak juga mereka ni ke depan supaya mereka memberi contoh kepada orang lain, sebab kesenjangan ini sekarang ni yang penting, kalau direct
kita donate tu, itu yang terus redistribution of income ya. Although masa depan tu pihak kerajaan perlulah mengadakan model baru untuk bagaimana menangani. Tetapi yang sekarang ni yang orang kaya boleh buat ialah mendermakan sebahagian besar. Janganlah 100 200 macam tu je. Fikir macam kalau kita tahun ni kita patutnya spend 50,000 untuk holiday. Sekarang tak boleh pergi holiday. Patut tu mungkin untuk cleansing dosa kita ke, ya, yang unclean money ke apa. Jadi 50,000 tu kita dermakan. Kita sumbangkan sebab tidak hanya sekadar satu cash money, tapi mungkin perancangan jugalah untuk bantu golongan miskin dan sebagainya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Sadiah Muhammad dan juga daripada UiTM Shah Alam dan juga Encik Amir atas perbincangan sangat menarik sebenarnya. Kita boleh pecahkan lagi segmen ini dalam perbincangan kita, insyaAllah mungkin dalam sesi SBU ataupun siri bicara ummah pada masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang menyaksikan bicara ini dalam waptv.my ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekuatan dan juga rangsangan motivasi kita lah untuk sama-sama kita berusaha ke arah untuk menangani isu COVID ini, apatah lagi memberi kesan kepada ekonomi negara kita dan juga rakyat secara keseluruhannya, insyaAllah. Jadi akhir sekali saya mohon maaf kepada semua yang mendengar dan juga terima kasih sekali lagi kepada Prof dan juga Cik Amir yang sudi melapangkan masa hampir saya rasa lebih sejam sebenarnya. Tetapi amat menarik, saya pun tak sanggup nak memotong dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang dalam siri Bicara Ummah yang akan datang. InsyaAllah saksikan dalam Facebook kita, ya, dalam My Wap TV sebenarnya, untuk menyaksikan banyak lagi tajuk yang untuk sama-sama kita kongsi. Jadi akhir sekali saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang mengendalikan bicara ini. InsyaAllah kita bertemu dalam siri-siri yang masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.